Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali bersama saya, Cikgu Fatisah. Hari ini kita akan pelajari tajuk tingkatan 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Pada bahagian pertama, bab 2, Matematik KSSM tingkatan 2 ini, kita akan belajar tentang kembangan. Kembangan yang akan kita belajar adalah berkaitan dengan bagaimana untuk mendarab sebutan dan satu ungkapan algebra. Kemudian kita akan belajar macam mana untuk mendarab dua ungkapan algebra dan seterusnya kita akan menyelesaikan masalah melibatkan kembangan. Sebelum kita mulakan tentang kembangan, lebih baik kita ingat kembali pelajaran lepas, iaitu mengenai ungkapan algebra bahagian pertama. Tipsnya ialah apabila satu tanda berlainan didarab, tanda sama dahulu ya, negatif darab negatif, ataupun positif darab positif, kita akan dapat positif. Apabila satu tanda yang berlainan didarab, umpamanya negatif darab positif, ataupun positif darab negatif, kita akan dapat negatif. Konsep ini akan digunakan untuk melakukan kembangan melibatkan sebutan dan ungkapan algebra. Sebagai contoh soalan A, di sini 6 ialah sebutan yang dalam kurungan ini merupakan ungkapan algebra. Di dalam ungkapan algebra ini ada dua sebutan. Bermaksud sebutan yang di luar ni perlu diulang sebanyak 2 kali, didarabkan dengan sebutan pertama, kemudian didarabkan dengan sebutan kedua. Ini bermaksud 6 itu sebenarnya didarabkan dengan 3, kemudian 6 juga didarabkan dengan 4W. Penyelesaiannya 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24W. So, ini ialah jawapan yang lengkap kerana kita tidak boleh gabungkan disebabkan oleh 18 di sini tiada W. So, biarkan sahaja jawapan begini. Soalan B sama. Negatif 5B didarabkan dengan A, kemudian negatif 5B didarabkan dengan 3. Kalau kita ringkaskan, kita boleh terus tulis jawapan. Negatif 5B darab A, negatif 5BA. BA kita lebih baik kita tulis AB. Ikut turutan ya. Kerana BA dan AB itu sama. Kemudian negatif darab positif, negatif. 5B darab 3, 5 darab 3, 15B. Inilah jawapannya. Untuk soalan C, cara yang sama. Apabila melibatkan pecahan, lebih baik kita kembangkan menggunakan cara yang lebih panjang. Satu persatu kita kembangkan. 3/4 hash didarabkan dengan G hash. Kemudian positif. Di sini positif ya. Positif 3/4 hash didarabkan dengan 3. Kita ringkaskan. 3/4 hash darab G hash bermaksud G hash kuasa 2. Tambahkan dengan 3 darab 3, 9. 9/4 hash. Manakala soalan D, langkah yang sama, kita ulang. Negatif K/3 didarabkan dengan 3. Dalam di sini ialah negatif ya, sebab di depan ni ialah negatif. So di sini kita tulis negatif K/3 didarabkan dengan negatif 4Q. Diselesaikan, negatif darab positif, negatif. 3 dengan 3 ni kita boleh potong, negatif K. Dan seterusnya, negatif darabkan dengan negatif, positif. Di sini kita tak boleh ringkaskan, jadi kita teruskan darab. Nombornya ialah 4. 4/3 KQ. Sekarang kita lihat bagaimana caranya mendarab melibatkan dua ungkapan algebra. Soalan A, ada dua ungkapan algebra di sini, X tambah 7, X tolak 1. Kurungan pertama dan kurungan kedua. Kita mulakan dengan sebutan pertama dahulu dalam kurungan pertama, didarabkan dengan ungkapan dalam kurungan kedua.
Okay, tuliskan kembali. X didarabkan dengan X tolak 1. Kita teruskan dengan sebutan kedua. Okay, ulangi langkah yang sama. Positif 7 didarabkan dengan X tolak 1. Kita kembangkan. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 1, negatif X. Jadi sini tadi 7 didarabkan dengan X, positif 7X. Positif 7 darab negatif 1, negatif 7. Okay, kita ringkaskan sebutan serupa di sini. Negatif X tambah 7X bermaksud negatif 1 tambah 7. Okay, positif lebih banyak, jawapan mesti positif. 7 tolak 1, 6. Positif 6. Jadi di sini positif 6X tolak 7. Okay, soalan B, juga kita boleh ulangi langkah yang sama ataupun kita boleh buat tanda arah macam ni. Okay, yang pertama didarabkan dahulu. Yang kedua, langkah kedua. Okay, apabila semua selesai, langkah ketiga dan langkah keempat. Kita boleh terus darabkan 4 darab 2, langkah pertama 8. Langkah kedua 4 darab R. Jadi positif 4R. Langkah ketiga positif 3R darab 2, positif 6R. Dan yang keempat 3R darab R, positif 3R kuasa 2. Okay, kita ringkaskan sebutan serupa. 4 tambah 6, 10. 10R tambah 3R kuasa 2. Okay. Untuk soalan C, okay, kita boleh ulang langkah yang sama. Okay, 5R didarabkan dengan 2R tambah 1. Yang berikutnya, negatif 6 didarabkan dengan 2R tambah 1. Okay, kaedah pengiraannya 5R darab 2R, 10R kuasa 2. Tambah 5R darab 1, 5R. Negatif 6 darab 2R, negatif 12R. Negatif 6 darab positif 1, negatif 6. 10R kuasa 2, sebutan serupa 5 tolak 12, negatif 7. Negatif 7R, okay, tolak 6. Okay, kita tinggalkan sahaja jawapan begini, tidak boleh lagi diringkaskan kerana bukan sebutan serupa. Untuk soalan D juga sama, cuma beza di sini diberi kuasa 2. 3P tambah 2 kuasa 2, bermaksud 3P tambah 2 diulang sebanyak 2 kali. 3P tambah 2. Okay, cara darabnya sama seperti A, B, C tadi. Cikgu harap murid-murid boleh mencubanya dengan sendiri. Sekarang kita belajar pula bagaimana melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi. Gabungan operasi di sini bermaksud operasi tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan ungkapan dan sebutan algebra. Untuk soalan A, di sini ada 2 ungkapan. Jadi kita darabkan dahulu sebutan yang pertama, selesaikan, kemudian diikuti dengan sebutan yang kedua. Jadi, yang pertama, X darab 2X, 2X kuasa 2. Yang kedua, X darab 9, positif 9X. Yang ketiga, negatif darab positif 2, negatif 6X. Dan yang keempat, negatif 3 darab positif 9, negatif 27. Sebutan di belakang ini kita sambung sahaja. 16X. Jadi untuk kita ringkaskan, okay, lihat sebutan serupa di sini ada 3, 1, 2, 3. Okay, ketiga-tiga ini ada X. Jadi untuk meringkaskannya, ini bermaksud 9 tolak 6 tolak 16. 9 tolak 6, 3 tolak 16, negatif 13. Jadi jawapannya 2X kuasa 2. Okay, tadi 3 ini diringkaskan jadi negatif 13X sambung negatif 27. Untuk soalan B, cara yang sama, cuma kita tulis kembali 7R tolak 3S. Kuasa 2 bermaksud diulang sekali lagi 7R tolak 3S tambah 5RS.
Okey, pengiraannya sama seperti A. Okey, untuk soalan C, cikgu akan tunjukkan di sini. Kita kembangkan 4P darab P, 4P kuasa 2, 4P darab positif 2, persamaan positif 8P. Okey, tolak. Okey, di sini berhati-hati ya. Di sini ada kuasa 2. Bermaksud kita kena kembangkan terlebih dahulu. 2P tambah 3 kuasa 2 bermaksud 2P tambah 3 diulang sebanyak 2 kali. Okey, darabkan seperti sebelum ini kita belajar. Kembangkan. Okey, dan tuliskan jawapan. 2P darab 2P, 4P kuasa 2. 2P darab 3 bersamaan dengan positif 6P. Yang ketiga, 3 darab 2P positif 6P. Dan 3 darab 3 positif 9. Kita ringkaskan 4P kuasa 2. Di sini ada sebutan serupa 6 tambah 6, 12. Positif 12P. Sambung tadi positif 9. Jadi nilai yang kita dapat ini kita letakkan kembali kepada sambungan kiraan tadi. Ini merupakan satu nilai. Yang kita dapat ini satu nilai, jadi di sini kita perlu letakkan tanda kurungan. 4P kuasa 2 tambah 12P tambahkan dengan 9. Berhati-hati di sini ya. Jika kita tidak meletakkan tanda negatif, dia akan berbeza jawapannya. Jadi teruskan pengiraan 4P kuasa 2. Okey, maaf. 4P kuasa 2 tambah 8P. Kita buka tanda kurungan. Negatif darab positif. Negatif 4P kuasa 2. Negatif darab positif. Negatif 12P. Negatif darab positif. Negatif 9. Okey, kita ringkaskan lagi. Di sini 4P kuasa 2 sebutan yang serupa ialah 4P negatif 4P kuasa 2. 4 tolak 4 kosong ataupun sifar. Jadi kita tak perlu lagi tulis. Yang kedua 8P dengan negatif 12P. 8 tolak 12 negatif 4. Negatif 4 letakkan P. Okey, sambungkan saja negatif 9. Okey, inilah jawapan lengkap. Berikutnya, soalan penyelesaian masalah melibatkan ungkapan algebra. Soalan ini cikgu ambil daripada buku teks matematik tingkatan 2 muka surat 27. Soalannya, hitung luas rajah berikut dengan menggunakan ungkapan algebra. Maksudnya jawapan dalam bentuk ungkapan algebra. Okay, A ini merupakan segi empat sama. Okay, ada tandaan di sini segi empat sama. Bermaksud panjang sisinya adalah sama. Okay, bermaksud ini juga 2P tolak 3. Jadi untuk mengira luas bagi segi empat, panjang darab lebar. So, luas di sini panjangnya ialah 2P tolak 3 didarabkan dengan 2P tolak 3. Okay, ini di sini sebenarnya ada tanda darab. Okay, sama kalau kita tak letakkan, sama maksudnya. Okay, ringkaskan, kembangkan. Kembangkan. Okay, 2P darab 2P, 4P kuasa 2. 2P darab negatif 3, negatif 6P. Negatif 3 darab 2P, negatif 6P. Dan seterusnya negatif 3 darab negatif 3, positif 9. Kita ringkaskan pada sebutan serupa. Negatif 6 tolak 6, negatif 12. P tambah 9. Okay, inilah jawapan dalam bentuk ungkapan algebra. Sama juga dengan soalan B. Cuma berbeza di sini, rajah ini berbentuk segitiga. Jadi kita guna formula luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darabkan dengan tinggi. Tapak darabkan dengan tinggi. Dimasukkan nilai luas. 1/2 tapak ni, saya letakkan kurungan. 3Y tolak 2. Okay, darab tinggi, letakkan kurungan Y tolak 1. Okay, kurungan di sini bermaksud di antaranya ialah operasi darab. Okay, selesaikan.
1/2, okey, kembangkan 3Y darab Y, 3Y kuasa 2, 3Y darab negatif 1, negatif 3Y, negatif 2 darab Y, negatif 2Y, negatif 2 darab negatif 1, positif 2. Okey, seterusnya 1/2 ringkaskan 3Y kuasa 2. Okey, sebutan serupa negatif 3 tolak 2, negatif 5, Y tambah 2. Okey, inilah jawapannya. Soalan penyelesaian masalah yang kedua juga diambil daripada buku teks tingkatan 2 muka surat 27. Okay, soalannya, Hadila berumur 2 tahun, lebih muda daripada Kayi. Umur bapa Kayi ialah kuasa 2 umur Hadila. Jika Kayi berumur P tahun, hitung jumlah umur mereka bertiga. Ungkapkan jawapan anda dalam bentuk ungkapan algebra. Okay, untuk menyelesaikan soalan begini, kita kenal pasti ada 3 orang yang terlibat, iaitu Hadila, Kayi dan bapa Kayi. Okay, kita tuliskan kembali maklumat penting ini. Hadila, Kayi dan bapa Kayi. Kemudian daripada soalan yang diberi ini, diberi Kayi berumur P tahun. Jadi Kayi kita labelkan di sini P tahun. Okay, manakala Hadila berumur 2 tahun lebih muda daripada Kayi. Bermaksud umur Kayi P tahun, lebih muda, kita tolakkan dengan 2. Okay, lebih muda 2 tahun, kita tolakkan dengan 2. Manakala umur bapa Kayi kuasa 2 umur Hadila. Umur Hadila tadi P tolak 2 dikuasakan 2. Ini umur bapa Kayi. Hitung jumlah umur mereka. Bermaksud umur ketiga-tiga orang ni kita perlu tambahkan. Iaitu P tolak 2 tambahkan dengan P tambahkan dengan P tolak 2 kuasa 2. Okay, kita ringkaskan. P tolak 2 tambah P tambah P tolak 2 kuasa 2 ni bermaksud P tolak 2 diulang sebanyak 2 kali. Di sini melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Jadi kita darabkan P dahulu, sebutan yang pertama, sebutan yang kedua. Okay, kita ringkaskan. Di sini P dan P sebutan serupa. 1 tambah 1, 2. 2P ditolakkan dengan 2. Okay, tambah. Okay, ni hasil darab ini merupakan satu nilai, kita letakkan dalam kurungan. Okay, pertama, P darab P, P kuasa 2. Yang kedua, P darab negatif 2, negatif 2P. Yang ketiga, negatif 2 darab P, negatif 2P. Dan yang keempat, negatif 2 darab negatif 2, positif 4. Okey, di sini cikgu sambung. 2P tolak 2 tambah. Okey, dalam kurungan kita ringkaskan. P kuasa 2. Di sini sebutan serupanya. Negatif 2 tolak 2, negatif 4. P tambah 4. Okey, kita ringkaskan lagi. Bukakan tanda kurungan. Okay, dalam kes ini operasi tambah. Operasi tambah tidak mengubah nilai dalam kurungan apabila kita membukanya. So, kita boleh tulis kembali positif darab positif, P kuasa 2. Positif darab negatif, negatif 4P. Positif darab positif, positif 4. Okay, kita gabungkan sebutan serupa. 2P dan negatif 4P, kita akan dapat negatif 2P. Negatif 2 tambah 4, positif 2. Kita tambahkan dengan yang ni tiada pasangan P kuasa 2. Inilah jawapannya, tetapi jawapan yang lebih bagus ialah kita tukar ikut urutan P kuasa 2 tolak 2P tambah 2. Okay, inilah jawapan lengkap. Berakhir sudah penerangan cikgu tentang kembangan melibatkan ungkapan algebra. Okay, dalam video seterusnya, cikgu akan menerangkan pula bagaimana melakukan pemfaktoran melibatkan ungkapan algebra. Okay, bahagian ini biasanya pelajar sering keliru.
Jadi cikgu harap semua teruskan memberikan sokongan. Jangan lupa like dan subscribe.